Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Bersama lagi Cikgu Mama Fatihah, guru bahasa Melayu Anda dalam Cintai Bahasa Melayu. Cikgu Mama harap anak-anak hari ini semuanya sehat untuk meneruskan pelajaran kita lagi hari ini. Ya, sekali lagi kita kembali belajar di alam maya setelah 1 minggu kita bercuti. Jadi, cukup tak cukup? Cikgu Mama harap sudah cukup supaya hari ini anak-anak lebih bersemangat untuk belajar. Boleh? Baiklah. Ya, hari ini kita masuk dalam unit 12, iaitu kerjasama asas kesejahteraan. Ya, anak-anak, dan kemahiran hari ini ialah mendengar dan bertutur. Ya, mendengar dan bertutur. Okey, dalam tajuk kecil kita hari ini iaitu bersatu memberikan sokongan. Manakala standard kandungan kita hari ini ialah 1,1, iaitu mendengar dan memberikan respons. Ya. Kemudian standard pembelajaran kita ialah 1,1,2. Ya, yaitu mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap kurungan 2 roman, silaan dan larangan. Jadi, objektif kita pada hari ini setelah anak-anak belajar topik hari ini, diharap agar anak-anak akan dapat memahami ayat silaan dan ayat larangan serta menggunakannya mengikut konteks ayat. Jadi, sila fokus dengan apa yang akan kita belajar hari ini ya, anak-anak. Seperti biasa, sila buat persediaan untuk kita belajar, iaitu buku teks Bahasa Melayu tahun 3, jilid 1, muka surat 75. Kemudian sediakan alat tulis Anda, peralatan alat tulis Anda dan juga buku aktiviti atau buku tulis Anda di rumah. Boleh? Baik. Okey. Kita lihat dalam buku teks unit 12. Ya. Unit ini kerjasama asas kesejahteraan seperti yang Mama telah sebut tadi, kan? Kemudian, kemahiran mendengar dan bertutur. Dan tajuk kecil kita hari ini ialah bersatu memberikan sokongan. Okey, jadi kita sama-sama lihat dahulu teks yang ada dalam buku teks tersebut. Ialah di situ kita lihat ada dialog ya, ada dialog. Bermakna ada orang sedang bertutur ataupun bercakap atau berbicara. Ya. Kita lihat situ. Penduduk Taman Aman bekerjasama dengan tokoh usahawan untuk memberikan hadiah kepada murid-murid cemerlang. Okey. Encik Faizal. Jemput duduk Encik Azhar. Semua tetamu telah sampai. Kemudian Encik Azhar memberi respons. Inilah kita mahu belajar hari ini, anak-anak. Kita mahu belajar cara memberikan respons terhadap ayat silaan dan juga ayat larangan. Ayat yang diucapkan oleh Encik Faizal tadi merupakan ayat silaan. Manakah satu silaan? Iaitu perkataan jemput. Jemput. Okey. Jadi Encik Azhar memberi respons, terima kasih Encik Faizal. Itu responsnya. Kita jawab. Ya. Kemudian Encik Faizal berkata lagi, kita lihat, Encik Azhar, saya harap kerjasama ini dapat diteruskan demi kecemerlangan anak-anak Taman Aman. Dan Encik Azhar menjawab, maksudnya dia memberikan respon semula. Usah risau Encik Faizal, kami sentiasa bersedia untuk membantu. Okey. Yang Encik Faizal tadi, dia menyatakan sesuatu kan. Kemudian Encik Azhar ada menyebut ayat larangan di situ.
manakah satu perkataan larangan tadi? Yaitu usah risau. Itulah dia perkataan ayat larangan. Ya. Kemudian Encik Faizal merespons atau memberi jawapan balas kepada ayat larangan tadi. Terima kasih atas sumbangan Encik Azhar. Jadi hari ini anak-anak akan belajar tentang ayat silaan, ayat larangan dan cara memberikan respons terhadap kedua-dua ayat ini. Ya, kita akan belajar seterusnya. Boleh? Jangan lupa muka surat 75. Ya, anak-anak? Kita lihat sini. Ayat silaan dan ayat larangan yang terdapat dalam buku teks muka surat 75 tadi. Ingat ya, kita masih buka buku teks muka surat 75. Oke, kita lihat dulu. Murid-murid, sila duduk mengikut label nama pada bangku. Jangan duduk di tempat calon lain. Dalam ayat ini ada dua ayat yang berbeza, yaitu ayat silaan dan ayat larangan. Yang manakah satu ayat silaan atau ayat larangan? Lihat yang berwarna hijau, tulisan bercetak hijau. Itu merupakan ayat silaan yang kita kenal pasti melalui perkataan sila, ya, sila. Kemudian yang bercetak merah itu ayat larangan. Yang mana satu perkataannya? Ya, yang jangan, jangan. Itu merupakan ayat larangan. Ya, bila kita dengar pun kita boleh tahu bezanya. Jemput ataupun jangan. Okey? Kita tengok yang seterusnya. Mungkin label nama kamu tertanggal. Nanti cikgu semak. Kamu, Muhammad Anif, sila duduk di sini. Kamu jumpa lagi apa dia? Ayat silaan, iaitu sila. Kan? Sama macam tadi. Betul. Kita lihat kemudian yang ketiga. Murid-murid usah berbual. Keluar dengan sopannya apabila nama dipanggil. Yang mana satu ayat larangan? Betul. Yang tulisan bercetak merah iaitu usah. Ya, usah. Itu maksudnya ayat larangan. Ya, anak-anak, boleh? Sebenarnya kita selalu sebut perkataan ini hari-hari sebenarnya. Sebenarnya hari-hari. Mungkin ibu kita sebut, ayah kita sebut, abang kita, kakak kita, ataupun kita sendiri sebut. Mungkin ibu kamu kata, Adam, jangan duduk di tangga. Nanti jatuh. Jadi ayat larangannya ialah jangan. Okey, boleh? Ataupun kamu kata dengan adik kamu, adik, sila makan kuih ini. Iaitu ayat, itu ayat apa? Itu ayat silaan. Kamu kata sila ataupun adik, jemputlah makan. Ya, adik jemput makan. Ataupun ibu, ayah, jemput makan. Itu ialah ayat silaan. Kita tengok lagi selanjutnya tentang ayat silaan. Lebih lanjut. Okey? Kita lihat. Ayat silaan ni dia ada dua. Iaitu seperti sila dan jemput. Dan diucapkan dengan ayat yang berbeza juga. Okey? Kita lihat contoh ayat sila. Sila datang lagi. Sila beratur. Jemput makan. Jemput masuk. Biasanya kita dengar kan macam tu. Kalau di sekolah kita selalu dengar apa? Sila beratur ketika membeli makanan di kantin. Betul? Kan? Baik. Tetapi anak-anak, anak-anak yang hebat, ayat silaan ni kita boleh tambah partikel lah di belakangnya. Contoh kita lihat. Boleh ditambah dengan partikel lah dengan tujuan melembutkan lagi tujuan untuk menjemput. Bagaimana? Kita lihat.
Silalah. Tadi kita sebut sila datang lagi. Kalau kita mau lembut lagi, silalah datang lagi. Nada dia berbeza. Maksudnya sama, tapi nadanya sudah berbeza. Kalau tadi, sila datang lagi. Kan? Tapi kalau ada lah, silalah datang lagi. Jadi orang pun rasa lembut hati akan datang semula. Kan? Seterusnya, jemputlah. Okay? Jemput makan, itu nadanya. Tapi kalau ada partikel lah, jemputlah makan. Kan? Nada berbeza. Maksud dia masih sama. Okey? Kita tengok pula ayat larangan anak-anak. Okey, kita tengok ayat larangan. Okey, ayat larangan ni biasanya dia ada 3. Ada 3 ya, yang menunjukkan ayat itu adalah ayat larangan. Contohnya, jangan, usah, tak usah. Okey? Dan digunakan dalam konteks ayat yang berbeza dan juga situasi yang berbeza. Kita lihat contoh ayat. Jangan bising. Jangan bising. Biasa kan kita dengar? Usah kamu bimbang. Usah kamu bimbang. Okey. Kemudian ada satu lagi. Tak usah kita bertengkar lagi. Lihat. Tadi Cikgu Mama ucapkan dengan nada yang berbeza untuk tiga-tiga ayat larangan ini kan. Nada itu sebenarnya berbeza. Ya. Dan ayat larangan juga masih boleh ditambah dengan partikel lah. Sama seperti ayat silaan tadi. Okey, kita lihat. Ya. Boleh ditambah dengan partikel lah dengan tujuan melembutkan lagi ayat larangan. Ayat larangan. Contoh, janganlah. Okay. Yang tadi, jangan bising. Kan? Jangan bising. Itu nada dia lebih tegas kan? Tapi bila ditambah lah, dia akan jadi, janganlah bising. Nada tu lebih lembut dan seolah merayu supaya kita jangan bising. Ya? Kemudian, usah kamu bimbang. Usah kamu bimbang. Nada tu pun masih nada yang tegas, kan? Tapi apabila tambahlah, dia akan jadi, usahlah kamu bimbang. Usahlah kamu bimbang. Lebih lembut dan melembutkan hati orang yang mungkin tengah bimbang. Boleh? Faham kan? Dan seterusnya, tak usah kita bertengkar lagi. Kita cuba memujuk mereka yang bertengkar itu dengan, tak usahlah kamu bertengkar lagi. Lihat. Nada itu berbeza tetapi maksudnya masih sama. Kan? Betul? Okey. Baiklah. Ini contoh cara kita memberikan respons terhadap ayat silaan dan ayat larangan. Ini contoh juga Mama beri kepada anak-anak ya. Okey, sebab selepas ini ada aktiviti yang perlu kamu buat. Jadi fahami dahulu bahagian ini. Boleh? Baik. Murid-murid, jangan bising semasa guru besar menyampaikan ucapan. Respon kamu sepatutnya bagaimana? Baiklah, kami akan ingat pesanan cikgu. Itu respon yang mudah, respon yang pendek. Tetapi jelas dan difahami dengan orang yang mendengar. Faham? Kemudian kita pergi yang nombor 2. Cikgu harap semua murid akan lulus dalam peperiksaan itu. Bagaimana kamu jawab? Kamu mungkin akan jawab seperti, usah risau, Cikgu Fatihah. Kami akan menjawab bersungguh-sungguh. Itu cara kamu jawab. Kan? Baik, kemudian yang ketiga. Sila masuk murid-murid. Kemudian respons kamu, terima kasih Cikgu Nazri. Jadi apabila kita jumpa ayat silaan atau ayat larangan macam ini, maka kita akan respons dengan jawapan atau ayat yang sepatutnya. Yang terus kepada pertanyaan atau pernyataan ayat silaan atau ayat larangan tadi. Boleh? Jadi, kita lihat apakah yang akan anak-anak perlu buat untuk topik hari ini. Lihat. Apa yang cikgu mau kamu buat hari ini ialah aktiviti 1 ini.
memberikan respons terhadap ayat silaan. Yang ini, Cikgu Mama mahu kamu tulis dalam buku tulis, dan selepas kamu tulis dalam buku tulis, kamu rakam. Ya, buat rakaman kamu sedang bertutur tentang respons ayat silaan ini. Ya, kamu kena rakam apa yang kamu telah tulis tadi. Contoh, murid-murid sila duduk di tempat masing-masing. Apa respon murid? Apa respon anak-anak di luar sana? Ya, Cikgu Mama sudah beritahu tadi cara menjawabnya kan? Jadi yang jawapan kamu tuh, kamu rakam nanti. Ya, rakam dengan pernyataan yang warna biru tuh dan juga jawapan kamu. Kamu boleh ajak adik atau abang kamu, kakak, ataupun mana-mana ahli keluarga kamu yang boleh bantu kamu berdialog. Boleh? Ataupun kamu sendiri pun boleh. Ya? Boleh? Okey, kemudian yang kedua, jemput naik ke rumah cikgu. Apa respon kamu kalau kamu dijemput naik ke rumah cikgu? Apa kamu jawab? Ya? Kemudian jemput naik ke rumah cikgu. Okey, jemput naik ke rumah cikgu. Ya? Situ kamu bagi lagi respon yang lain, ya. Tadi respon yang pertama, respon kedua, apa dia? Ya, yang dua ni sama. Tapi cikgu mau respon yang berbeza. Boleh? Okey, ini ayat silaan, aktiviti 1. Kemudian kita lihat aktiviti yang kedua. Yang ini juga kamu kena rakam, sama dengan aktiviti 1 tadi. Yang ini memberikan respons terhadap ayat larangan pula. Ya. Murid-murid jangan bising semasa mendengar ceramah itu nanti. Apa yang perlu kamu jawab? Bagaimana cara kamu jawab? Respons kamu. Ya. Kemudian yang kedua, Kamalia, usah pedulikan dia. Kamu andaikan kamu tuh si Kamalia. Jadi bagaimana cara kamu respons? Ya, kamu andaikan kamu Kamalia, bagaimana kamu respons? Bagaimana cara kamu jawab? Ya. Kemudian yang ketiga tuh, tak usah kamu bergaduh sesama rakan sekelas. Yang ini kamu andaikan kamu dalam satu kelas. Okey? Okey, kamu ada kawan kamu bergaduh. Apa yang perlu kamu respons di situ apabila kamu diberi nasihat macam itu? Boleh? Ya, boleh ya? Okey, jadi tulis dengan kemas. Ya, rakam dengan baik, suara jelas, terang, sebutan jelas, nada yang betul. Ya, buat rakaman penuh ya. Cikgu mahu tengok kamu buat rakaman penuh. Kamu sedang bertutur. Okey, sebab hari ini kita mendengar dan bertutur, tapi kita gabung jalankan dengan menulis ya. Menulis tidak banyak, sikit saja kan? Okey, baik. Jadi, cuma mengharap murid-murid akan dapat siapkan tugasan hari ini. Okey, dengan sebaiknya. Jadi, Cikgu Mama ucapkan selamat belajar. Okey, jangan lupa jaga jarak, jaga SOP. Yang penting kita mesti menang. Ya, duduk rumah jika tidak perlu ke mana-mana. Okey, bye. Kita jumpa lagi untuk pembelajaran seterusnya. Bye.